Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini kita menyambung kuliah mingguan kita yang mana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah khatam kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru dan ahli saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Kundud hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi menggantikan ruangan yang kosong untuk kitab Fiqhul Aqidah yang telah khatam itu, saya masukkan kitab yang disusun oleh Kiai Haji Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, iaitu penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Tajuk ini penting, especially di zaman kita sekarang, yang mana sudah menular di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, idea menuduh umat Islam yang pergi menziarah kubur, berdoa di tepi kubur, bertawassul dengan orang-orang soleh di kubur, tabarruk, ambil berkat, istighatsah, meminta tolong, dituduh sebagai perbuatan yang syirik, atau mereka melabelkan orang-orang Islam yang melakukannya itu sebagai kuburiyun, golongan penyembah kubur. Maka penting untuk difahami beza antara orang yang menziarahi kubur dan melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi dengan orang yang menyembah kubur. Kerana menyembah kubur, bahkan menyembah apa sahaja lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perbuatan yang kufur, perbuatan yang syirik. Maka penting diterangkan bahawa penziarah kubur bukan penyembah kubur, tak sama. Kalau sembah kubur itu tidak ada khilaf, sepakat umat Islam, sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya adalah haram, dan pelakunya telah melakukan perbuatan yang syirik. Jadi insya-Allah kita berharap melalui kita membaca dan menghuraikan isi kandungan kitab yang disusun oleh Kiai Ma'ruf Khazin ini, kekeliruan yang berlaku sehingga menuduh orang-orang yang menziarahi kubur, berdoa tepi kubur, bertabaruk, ambil berkat, bertawassul dengan ahli kubur, istighasah dengan ahli kubur, itu sebagai dituduh sebagai penyembah kubur. Kekeliruan sedemikian insya-Allah akan dapat dihilangkan insya-Allah. Jadi untuk yang permulaan ini, saya baca terlebih dahulu kata-kata yang diletakkan di ruangan mukaddimah pengenalan oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhammadun sallaita alaihi wa sallamta abduka wa rasuluka. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah selawat dan salam ke atasnya,
iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Yang Tuhan hanya Allah. Nabi adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia dan Malaysia disebut dua-dua lah kerana penyusun adalah orang Indonesia, sementara murid-murid, pendengar yang mengambil manfaat daripada ilmu dan juga penulisan beliau kebanyakannya adalah dari dua negara ini, dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Jadi bila sebutkan kedua-duanya, Indonesia dan Malaysia sering disebut negeri serumpun, walaupun negara yang berbeza, tapi dari rumpun yang sama, bangsa, agama, budaya yang hampir sama satu sama lain. Benar, bukan sekadar kerana ada Melayu, kerana orang Indonesia ada Melayunya, Malaysia ada Melayunya, bukan sekadar itu, namun lebih dari itu, ada kesamaan Islam Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi Islam yang diamalkan di Indonesia dan di Malaysia rata-ratanya di atas manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah dan sama-sama pengamal majoriti mazhab Syafi'iyah. Bukan menolak adanya mazhab lain, tetapi majoriti berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kemudian melakukan pelaksana kepada aktiviti-aktiviti ziarah kubur, tahlil, sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia, membaca Al-Quran di kuburan, cinta kepada selawat, cinta kepada mengadakan Maulid Nabi, cinta pada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lagi. Ini amalan yang biasa di tempat kita di Nusantara ini, di Malaysia dan juga di Indonesia. Permasalahan yang kita hadapi juga adalah sama, kalau tidak sama 100% pun hampir sama apa masalah yang dihadapi oleh orang Islam di Malaysia, kurang lebih itulah juga masalah yang dihadapi oleh orang-orang Islam di Indonesia. Di negara kami, itu di Indonesia, kerana pengarang adalah orang Indonesia, 30 tahun silam, kalau kita flashback the last 30 years, umat Islam menjalankan amalan ini semuanya tanpa gangguan, dilakukan dengan aman dan tenang. Mana umat Islam nak umat Islam nak melakukan amalan ziarah kubur, tahlil, sedekah ini biasa, tidak ada bangkangan, tidak ada kritikan, tidak ada cercaan. Namun sejak kepulangan murid-murid Wahabi dari Saudi, ini tak semestinya dari Saudi saja, dan tak semestinya yang dari Saudi itu kesemuanya berfahaman Wahabi, tidak. Tapi kita cakap yang ghalib, yang kebiasaannya yang bawa fahaman Wahabi adalah yang graduan dari universiti di Arab Saudi, dan ghalib juga kebiasaannya yang belajar di Arab Saudi ramai yang terpengaruh dengan ideologi Wahabi, yang mana menyebabkan mereka itu mahu pula selepas mereka terpengaruh, mereka ingin pula menyebarkan ideologi tersebut di tanah air. Jadi apabila begitu keadaannya, maka amalan-amalan umat Islam yang selama ini dilakukan dengan tenang, dengan tenteram, itu telah diganggu gugat, telah dianggap sebagai bid'ah, telah dituduh sebagai sesat, dan lain-lain lagi. Jadi yang pulang daripada Arab Saudi ini, ramai di kalangan mereka mula menyebarkan fahaman-fahaman dan pegangan-pegangan Wahabi dengan membid'ahkan hampir semua amalan umat Islam. Dan yang lebih serius,
sampai mensyirikkan umat Islam yang pergi ziarah kubur para ulama, yang tabarruk, ambil berkat di sana dan lainnya. Mereka juga dengan suara yang keras memasuki ke masjid-masjid kami untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi masuk satu dengan keras mereka kata, oh ini tak betul, ini tak ikut sunnah, ini kita hanya budaya orang Nusantara, ini bercanggah dengan sunnah Nabi, ini bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Ini syirik, bahkan dia dituduh sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Jadi masalah ziarah kubur para ulama tabaruk dan lain-lainnya. Mereka juga dengan suara yang keras memasuki ke masjid-masjid kami untuk menyampaikan dakwahnya. Kami terus melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana alhamdulillah ada di sana sistem pesantren di bawah organisasi NU iaitu Nahdlatul Ulama, masih banyak yang melahirkan pakar ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya di masa awal dahulu adalah Kiai Haji Muhyiddin Abdul Samad. Dan di masa ketika ini adalah Ashabul Fadilah, Ustaz Idrus Romli, Ustaz Nur Hidayat dan lain-lainnya. Wa akhiran, maknanya sebagai kesimpulan, saya sangat berterima kasih kepada pasukan ARG iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Johor yang telah bersedia menerbitkan buku-buku saya yang menjelaskan berkaitan dengan dalil-dalil ziarah kubur. Kerana kita sama-sama setuju bahawa agama kita ini terbina di atas dalil. Cuma yang berlaku kepada ramai orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka salah faham dalil yang kita bentangkan. Jadi ataupun dia salah faham daripada sudut menyangkakan tak ada dalil. Padahal dia tak jumpa. Dia tak jumpa dalil, dia anggap tak ada dalil. Jadi alhamdulillah ini adalah usaha untuk membuang kekeliruan itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pasukan ARG, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Johor, yang telah bersedia menerbitkan buku saya menjelaskan seputar dalil-dalil ziarah kubur, dalil kirim pahala, dalil baca Al-Quran di kuburan, serta bantahan terhadap kelompok Wahabi yang menuduh semua perbuatan itu dituduh sebagai bid'ah. Maknanya bid'ah yang sesat. Bahkan bertawassul di makam ulama dianggap sebagai penyembah kubur. Para ahli hadislah yang membantah bahawa hal itu sudah dilakukan semenjak zaman ulama salaf. Jadi Wahabi ini selain daripada mereka mengaku salafi, pengikut salaf, mereka mengaku kononnya mereka itu adalah golongan muwahhid yang bertauhid, sedangkan orang lain itu dianggap musyrikin. Mereka juga mengaku bahawa mereka ini adalah ahlul hadis. Padahal ahlul hadis yang sebenar, mereka itu membantah orang-orang yang menentang amalan-amalan ini, kerana ia sebenarnya sudah dilakukan semenjak zaman ulama salaf lagi. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala dan perjuangan kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ditulis pada 3 Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir pada tahun 1439 bersamaan 22 Disember tahun 2017. Baik. Kita mulai dengan bab yang pertama dahulu, iaitu ziarah kubur. Sebab mereka kata orang-orang yang pergi ziarah kubur ni sebenarnya adalah penyembah kubur. Cuba lihat dulu ya. Ta'rif je, definisi. Apa definisi ziarah kubur? Pengertian ziarah secara bahasa adalah zara yazuru ziyaratan ay qasduhu wa ziyaratu fil urfi qasdul
mazuri ikraman lahu wastinasan bihi. Jadi perkataan ziarah kubur ni daripada perkataan bahasa Arab zara yazuru ziyaratan. Maknanya menziarahi. Itu digunakan istilah zara yazuru ziyaratan ini, iaitu maksudnya menuju. Dan ziarah dari segi kebiasaan penggunaannya, itu kita pergi menuju ke tempat atau orang yang diziarah itu ikraman lahu. Kerana nak memuliakan orang yang diziarah itu, wastinasan bihi, supaya dapat kita itu bermesra, hubungan baik dengan orang yang diziarahi. Ini boleh ini disebut dalam kitab Qamus Al-Misbahul Munir oleh Al-Imam Al-Fayyumi. Saya ulang, ziarah memiliki erti berkunjung atau menuju kepada sesuatu, dan pengertiannya secara lebih luas, ziarah adalah mengunjungi seseorang untuk memuliakan. Itu istilah ziarah biasanya digunakan untuk memuliakan. Ziarah itu untuk memuliakan. Atau membuatnya merasa senang, merasa gembira. Kalau setakat pergi semata-mata, mungkin tidak disebut ziarah. Orang pergi ke pejabat, bukannya ziarah pejabat. Tapi kalau balik kampung, orang kata ziarah ibu bapa, kerana ada elemen menghormati, ataupun pergi travel ke mana, ziarah guru, itu ada elemen menghormati. Yang dimaksudkan kubur pula dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam di sini adalah ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Berbeza kalau istilah Syekhul Islam ini digunakan oleh golongan Wahabi, mereka maksudkan adalah Al-Imam Ibn Taymiyah, itu tokoh idola mereka. Jadi yang dimaksudkan kubur dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, aqallul qabri hufratun tamna'u. Aqallu qabri hufratun tamna'u ba'da radmiha raihatan ay zuhuraha minhu fatu'dhil hayy. Jadi sekurang-kurang kubur ni adalah satu liang hufrah ataupun satu lubang yang mana itu mampu menghalang bau busuk setelah jasad itu menjadi reput. Adalah lubang yang disediakan untuk meletakkan mayat, yang mana lubang itu cukup dalam. Apabila dikambur situ dapat mencegah bau busuk. Sebab kita tahu manusia bahkan haiwan juga apabila mati, maka jasad ini lama-kelamaan akan menjadi reput dan pada ketika itu akan mengeluarkan bau yang busuk. Jadi kubur ini apabila ditanam dalam lubang itu dapat menghalang daripada bau itu terkeluar, yang mana menyebabkan gangguan pada orang-orang lain, yang mana orang lain itu yang masih hidup. Dan dapat terhindar dari haiwan buas agar tidak dimakan, yang menyebabkan hilangnya kehormatan mayat. Jadi lubang pertama menghalang bau mayat yang dah reput itu daripada keluar. Kedua, menghalang juga daripada binatang-binatang buas. Sebab binatang ni dia cari makan. Bila lubang tu tak dalam, dia ada bau dan dia akan gali dan dia akan makan. Ini kan akan merosakkan kemuliaan mayat tadi. Kita pun akan rasa sangat keberatan kalau sampai mayat saudara-saudara kita, pakcik kita, sepupu kita, isteri atau suami, ibu atau bapa, tiba-tiba didapati dimakan oleh binatang buas. Mungkin dah tak ada telinga, mungkin dah tak ada kepala, mungkin tangan dah tercabut dan sebagainya. Jadi ini
membawa kepada hilang kehormatan mayat tersebut bila dimakan oleh binatang buas begitu. Mungkinlah dalam konteks orang tidak memelihara mayat, macam dalam cerita-cerita yang mana ada orang yang zalim atau pemerintah yang zalim, lepas dia bunuh seseorang yang dizalimi itu, dia campak mayatnya itu kepada binatang buas untuk dimakan. Dengan demikian, ziarah kubur bukanlah mendatangi sebuah lubang yang tertutup semata-mata sebenarnya. Bukan kita kata kita pergi kubur tu hanya memandang pada zahir lubang tu, tidak. Tetapi mendatangi susuk manusia yang dimuliakan, atau paling tidak yang ketika di dunia itu ada pertalian dengan kita, mungkin pertalian darah, saudara kita, mungkin pertalian perkahwinan, isteri atau suami, mungkin juga pertalian persahabatan, kawan kita misalnya. Jadi bukan kita kata pergi itu hanya nak ziarah tanah di situ, atau kalau ada pokok yang nak pergi ziarah pokok di situ, ataupun nak menziarah batu nisan, bukan. Hakikatnya adalah mendatangi susuk manusia itu yang dimuliakan, yang ditutupi di dalamnya adakah orang tuanya, yakni ibu bapa dia yang telah meninggal dunia, atau mungkin juga ahli keluarganya, mungkin juga sahabatnya, ataukah mungkin juga para ulama, wali-wali Allah, hinggalah kepada para nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi sejarah kubur ini khususnya untuk orang-orang Islam, terlihat bagaimana sejarah menziarahi kubur ini, iaitu perintah ziarah kubur. Maaf, sejarah dulu. Sejarah ziarah kubur. Ziarah kubur ini dia memiliki dua fasa, iaitu fasa larangan dan fasa anjuran ataupun galakan. Mula-mula sampai itu dilarang, kemudian sampai kepada dianjurkan. Kana fi awalil islami qad naha ay Rasulullah sallam an ziyaratil kubur siyanatan li janibi tauhidi wa qat'an li ta'alluqi bil amwati wa saddan li dhari'ati syirki allati asluha ta'zimul kuburi wa ibadatuha kama qala Ibnu Abbas falamma tamakkana at-tauhidu min qulubihim wad mahalla syirku wastaqarra ad-dinu udhina fi ziyaratin yahsulu biha mazidul imani wa tadhkiru ma khuliqal abdu lahu min daril baqa'i fa udhina hina idhin fiha fakana nahyuhu anha lil maslahati wa idnuhu fiha lil maslahati. Hasyiatul Ibnu Al-Qayyim ala Sunan Abi Dawud. Jadi hasyiah ini adalah catatan tepi yang dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan kitab Sunan Abi Dawud. Jadi diterangkan pada awal Islam, baginda SAW ataupun qad nuhiya boleh juga, iaitu dilarang daripada ziarah kubur. Apa tujuan? Antaranya siyanatan lijanibi tauhid. Itu untuk menjaga daripada sudut tauhid. Sebab masa itu kan orang baru masuk Islam, jadi keimanan dia belum mantap. Jadi ziarah kubur itu boleh menyebabkan dalam suasana yang keimanan itu belum mantap, itu membawa kepada hidup kembali fahaman-fahaman syirik ataupun fahaman-fahaman yang tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpama dengannya.
Yang mana puncanya katanya adalah kerana terlampau mengagungkan kubur-kubur dan bahkan sampai menyembah, beribadah kepada kubur. Sebagaimana yang diterangkan oleh sepupu Nabi SAW, sahabat baginda, kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana diterangkan oleh Sayyidina Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma tamakkana tauhidu fi qulubihim, apabila tauhid itu dah jadi kuat dalam hati mereka, jadi hati orang Islam, wad mahalla syirku, kemudian syirik pula telah musnah, telah dihancurkan i'tikad syirik dalam hati orang Islam, dan telah hancur elemen-elemen syirik, dan telah menjadi mantap dan stabil agama. Pada ketika itu diizinkan untuk menziarahi kubur, yang mana dengan ziarah kubur itu bertambahnya iman seseorang, memberi tazkirah, peringatan. Untuk apakah manusia ini diciptakan, iaitu untuk kita bahagia di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Jadi bila ziarah kubur tu dah jadi satu benda yang baik. Awal-awal masa hampir dengan zaman jahiliah, tak. Ziarah kubur tu menyebabkan orang tu mungkin sampai meratap, sampai mengeluarkan cakap-cakap yang menunjukkan dia tak redha dengan takdir, bahkan mungkin sampai ada yang menyembah kepada kubur, ya. Jadi itu pada masa keimanan orang Islam tu masih baru lagi, masih tidak kuat lagi. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila tauhid orang Islam tu telah tamakun, telah mantap dan telah jelas dalam hati mereka, dan syirik juga telah hancur, dan agama juga telah menjadi kukuh, pada ketika itu diizinkan untuk menziarahi, yang mana menziarahi kubur ini boleh menghasilkan bertambahnya iman seseorang. Tengok orang yang dikebumikan keras, kaku, jadi boleh menjadi satu bertambah iman seseorang, dan menjadi satu peringatan bagi dia untuk apa sebenarnya dia diciptakan. Sebab kalau tak ingat mati, kita asyik hanyut dengan dunia. Kita lupa bahawa satu masa kita akan meninggal dunia. Tapi ziarah kubur ini mengingatkan kita balik bahawa satu masa kita juga akan meninggal dunia. Jadi larangan yang pada awal-awal Islam itu kerana ada satu maslahah, ada satu kebaikan yang nak dijaga. Demikian juga keizinan untuk menziarahi kubur itu juga lil maslahah, untuk satu kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti menziarahi kubur ini. Kemudian lihat perintah menziarahi kubur. Tadi cerita tentang dua fasa, ada fasa dilarang dan ada fasa bahkan disuruh. Cuba lihat hadis yang menyuruh ziarah kubur. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura kuburiha fa'udhina li fazurul kubura fa innaha tudzakkirul maut, rawahul Muslim wal Hakim an Buraidah, ya. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari Nabi SAW pergi menziarahi kubur ibu baginda, dan baginda merasa sedih, lalu baginda menangis. Dan bahkan bukan saja baginda seorang yang menangis, orang-orang yang berada di sekeliling baginda juga turut menangis. Lalu baginda SAW menceritakan, istazantu Rabbi, aku telah minta izin kepada Tuhanku untuk aku itu menziarahi, untuk aku itu memohon ampun bagi ibu. Jadi Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk memohon ampun buat ibu baginda, tetapi tidak diizinkan.
Lalu aku memohon izin supaya aku dibenarkan menziarahi kubur ibu baginda, lalu diizinkan buat saya uh, untuk menziarahi kubur. Lalu apa kata Nabi SAW? Fazurul kubur. Maka hendaklah kamu itu menziarahi kubur. Fa innaha tudzakkirul mauta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Al-Hakim, dan juga ini adalah hadis daripada Sayyidina Buraidah. Jadi diberi taklil lah, diberi hikmah sebab kebaikan daripada ziarah kubur itu kerana ia mengingatkan kepada mati. Dan memang ingat kepada mati ini menjadi satu punca kebaikan dan menjadi benteng kepada kejahatan. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur thumma badali ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudbi'ul aina wa tudzakkirul akhirata fazuru wa la taqulu hujra. Akhrajul Hakim wal Baihaqi wa an Anasin radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi SAW, dahulu saya telah pernah melarang kamu daripada ziarah kubur. Satu masa dahulu, iaitu masa awal-awal Islam dahulu, memang benar Nabi SAW sendiri pernah melarang umat Islam daripada menziarahi kubur. Kemudian nyata bagi saya tentang bahawa menziarahi kubur ini adalah satu perkara yang membawa kepada kebaikan. Lalu dia juga membawa kepada hati itu menjadi lembut. Orang yang menziarahi kubur, menghayati dan mengambil pengajaran, maka hati dia itu menjadi lembut, mudah menerima kebenaran. Dahulu saya telah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Kemudian lepas itu jelas kepada saya kebaikan menziarahi kubur ini, maka ketahuilah, pergilah kamu itu menziarahi kepada kubur. Kerana fa'innaha, sini kembali kepada ziarah. Kerana sesungguhnya menziarahi kubur itu mampu melembutkan hati, menjadi sebab hati seorang itu menjadi lembut. Tapi kalau misalnya menguruskan kematian, menziarah kubur pun hati masih keras, na'udzubillah, dibimbangi hati itu sedang berpenyakit, atau hati itu na'udzubillah telah mati daripada menerima kebenaran. Jadi ziarah kubur ini disuruh pertama melembutkan hati, kedua mengalirkan kepada air mata. Mana orang bila ziarah kubur boleh jadi dia jadi hati dia lembut dan dia menangis, bertaubat dan memperingatkan kepada negeri akhirat. Fazuru, maka hendaklah kamu menziarahi. Tapi wala taqulu fujra, bila ziarah tu janganlah pula mengeluarkan kata-kata yang buruk-buruk, meratap, meraung, mengasa begitu gini, itu dilarang. Tapi untuk melembutkan hati, untuk membantu kita itu menangis kerana Allah, maka ziarah kubur itu adalah satu perbuatan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, an Sauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Daripada Sauban, moga-moga Allah redha kepada beliau, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku telah melarang kamu daripada menziarah kubur, fazuruha. Lalu selepas itu hendaklah kamu ziarahi kuburan. Jadi ini satu perintah, ya, menziarahi kubur ini. Waj'alu ziyaratakum laha salatan alaihim. Dan jadikanlah, ya, ziarah kamu kepada kuburan itu merupakan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Wastighfaran lahum, dan merupakan satu permohonan ampun buat mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan demikian Al-Imam Al-Haythami. Dan ada juga yang menilai, ya, hadis ini statusnya dhaif, akan tetapi kalau dilihat, ya, secara keseluruhan, ada hadis-hadis lain yang menguatkan, ya, makna kepada hadis ini.
iaitu Allah Ta'ala jadikan di hari kiamat itu uh, balasan-balasan yang mana bila orang itu ziarah kubur, dia akan teringat, dia akan mengambil pengajaran. Maka itu sabit dalam riwayat yang pelbagai. Jadi walaupun hadis ini yang satu ini dinilai dhaif, bukan palsu ya, dhaif oleh para penilai hadis, masih lagi kesimpulan pada hadis itu tidak lari, iaitu selepas satu masa dahulu umat Islam dilarang daripada menziarahi kubur, sekarang bahkan sebaliknya dituntut, disuruh supaya menziarahi kubur. Kemudian hukum ziarah kubur itu insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, dan saya mohon untuk kuliah kita pada hari ini kita cukupkan dengan satu kitab dahulu, kerana agak masa letih juga. Ada jauhlah di Kuantan daripada 29 Ogos yang lalu sampai 1 hari bulan, kemudian semalam 2 hari bulan dirancang, aktiviti dirancang, so sampai malam semalam, jadi masih rasa agak keletihan pada hari ini. Jadi kita apa pun kita telah masuk kepada beberapa hadis Nabi SAW kepada takrif, apakah takrif ziarah, apakah takrif kubur, bagaimana ada hadis yang menyuruh kita itu menziarahi kubur walaupun pada awal-awal Islam itu dilarang. Jadi next insya-Allah kita akan pergi kepada melihat hukum ziarah kepada kubur. Saya semak sekejap kalau ada sebarang soalan. Okey. Cuba ada satu mesej saja. Jazakallah satu wa iyyakum. Baik.